Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran. Rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung pada malam ni Kitab Risalah Tauhid muka surat 77 Rumi, Jawi muka surat 48. 48. Hmm. 48. 48 Jawi Rumi 77. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Ta'alluq iradah. Kita dah siri yang ke berapa ke-40 48 dah ni. Dah 48 dah. Siri yang ke-48. Ta'alluq iradah. Dia agak perbahasan dia agak advance sikitlah. Sebab dah ke-48. Untuk selesai bab ketuhanan 50. 50 kali. Minimum. Kita 48. Tak lama dah tu. Kita masuk ta'alluq iradah. Perlu diingatkan ta'alluq iradah, perbicaraan tentang ta'alluq ni adalah fardu kifayah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk memahami tentang perbicaraan ta'alluq ni, untuk memahami berkaitan dengan ta'alluq ni, dia mesti khatam daripada siri yang pertama sampai siri yang ke-47 lah. Ataupun yang siri pertama sampai siri ke-45. 45 kali kena ni. Sebab apa? Sebab tanpa pembelajaran yang berterusan dan bersambung, tak boleh faham. Tak boleh nak faham. Maka yang baru-baru tu sepatutnya dia kena tengok rakaman lepas. Okay? Sebab takkan boleh faham tentang ta'alluq ni jika tak faham tentang iradah.
iradah tu sendiri tak faham. Macam mana nak faham ta'aluk? Jadi sebagai peringatan lah. Kalau dah tak pernah miss 47 kali, insya-Allah tak ada masalah. Hari ni senang sangat. Malah kita dah bahas sebelum ni minggu lepas tentang ta'aluk qudrah. Ta'aluk qudrah pun agak berat tapi boleh faham kalau tak pernah ponteng kelas. Mudah kata gitu lah. Tak pernah ponteng kelas, memang boleh terima. Walaupun ta'aluk qudrah ni agak susah sikit. Ta'aluk iradah ni lebih mudah daripada ta'aluk qudrah. Jadi kalau tak faham tu maknanya ada ponteng dulu. Gitulah cerita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ta'aluk iradah adalah tempat ta'aluk iradah tertentu kepada yang harus juga. Maksud iradah adalah kehendak ataupun ketentuan. Allah yang bersifat iradah. Allah yang menentukan. Macam mana Allah boleh menentukan? Sebab Allah bersifat dengan iradah. Jadi bila Allah ada sifat iradah, sebab tu Allah menentukan. Macam mana Allah boleh mencipta, membuat sesuatu? Kerana Allah ada sifat qudrah, kuasa. Dengan Allah ada sifat kuasa, maka Allah mampu, Allah boleh untuk mencipta. Jadi, apabila Allah boleh ataupun Allah menentukan, Allah yang menentukan ataupun Allah yang berkehendak, dengan maksud iradah tadi, bila Allah berkehendak dan tentu tu hanya pada perkara harus juga, ataupun hanya pada makhluk aja, ataupun hanya pada yang boleh ada, boleh tak ada aja. Jadi tempat ta'aluk, tempat kaitan, tempat perbicaraan apabila membicarakan tentang kehendak Allah ataupun ketentuan Allah, hanya perkara harus saja. Kita dah bahas banyak kali. Apa maksud harus? Dia ada wajib, dia ada mustahil, dia ada harus. Yang wajib tu Allah dan sifat-sifatnya. Ataupun orang Melayu panggil Allah. Yang harus tu selain daripada Allah. Kita makhluk semua lah. Satu lagi mustahil. Yang mustahil tu yang mustahil ada lah. Dia mustahil. 3 ni. Bila sebut harus, makhluk. Bila sebut harus, boleh ada, boleh tak ada. Makhluk lah. Bila sebut wajib, itu maknanya Allah. Jadi, tempat dalam perbicaraan akidah. Bila sebut wajib, tak buat berdosa. Itu masalah perbicaraan tentang fiqh, perbicaraan tentang hukum syariat. Jadi wajib-wajib bila sebut dalam masalah tauhid, dia mempunyai pengertian yang berbeza. Apa maksud wajib? Wajib tu Allah. Bukan wajib tu kalau buat dapat pahala, kalau tinggalkan berdosa. Itu cerita fiqh. Ini kita wajib. Jadi wajib tu pun mempunyai pengertian bergantung kepada kita bicara tentang apa. Kalau kita bicara tentang tauhid, wajib maksud Allah. Harus maksudnya makhluk. Kalau membicarakan tentang fiqh, wajib maksud kalau buat dapat pahala, tak buat berdosa. Harus dalam perbicaraan fiqh, buat pun tak dapat pahala, tak dapat dosa. Tak buat pun tak apa, tak dapat pahala, tak dapat dosa. Harus. Jadi, jangan salah faham pula kat situ. Jadi, adalah tempat ta'aluk iradah, tempat kaitan kehendak ataupun ketentuan Allah tadi kepada yang harus juga. Harus apa harus ni? Kepada makhluk juga. Kepada yang boleh ada, boleh tak ada. Kita lah semua. Okay. Dan jalan ta'aluknya takhsis. Bila sebut iradah, menentukan. Takhsis tu menentukanlah. Mengkhususkan. Takhsis. Kalau Melayu ni, dia panggil khas. Khas. Ataupun bahasa Melayu, khas. Khas. Khusus. Takhsis. Jadi takhsis ni mengkhaskan. Ataupun bahasa yang mudah dipahami, menentukan. Jadi, bila kata Allah bersifat iradah, menentukan. Bila Allah bersifat iradah, menentukan. Baru kena, boleh tak? Allah yang bersifat iradah telah mencipta bumi ini. Memanglah betul, tapi ayat tu pening. Allah yang bersifat iradah mencipta bumi ini. Betul tapi salah. Salahnya memang Allah yang cipta. Tapi dia kata Allah yang bersifat iradah. Sepatutnya Allah yang bersifat qudrah lah cipta bumi ni. Sebab qudrah kaitannya cipta. Iradah kaitannya tentu.
Allah yang bersifat iradah menentukan saya seorang lelaki. Baru kena. Allah yang bersifat iradah mencipta kami. Allah yang bersifat iradah bukan mencipta, menentukan. Allah yang bersifat iradah menentukan kami ni lelaki. Macam tu. Jadi itu maksud takluk takhsis. Dengan maksud bila iradah iaitu menentukan. Bila kata Allah yang bersifat iradah, apa dia? Mencipta. Memang Allah mencipta, tapi kalau Allah yang bersifat iradah, ayat yang betulnya Allah yang bersifat iradah menentukan. Macam saya kuat, maka saya dengan kekuatan itu saya membina bangunan. Kenalah. Dengan kekuatan itu saya membina bangunan. Sebab nak bina-bina pakai kekuatan. Habis saya yang kuat telah melukis plan. Tak kenalah plan pakai otak. Saya yang cerdik melukis plan. Baru kena. Habis saya yang bersifat, saya kuat. Dengan kekuatan itu saya lukis plan. Memang dia lukis plan. Tapi tak kena jalan tu. Kau cakap kau yang kuat lukis plan apa? Yang cerdik nak lukis plan ni. Yang kuat nak buat bangunan. Contoh. Jadi, bila kata dan jalannya takluk takhsis, bila kata Allah itu bersifat iradah, berkehendak, kehendak Allah yang bersifat hendak atau tentu, menentukanlah. Takkan Allah yang bersifat kuasa menentukan. Memanglah Allah yang menentukan, tapi Allah yang bersifat kuasa bukan menentukan, membuat, mencipta, menjadikan. Kat situ dari sudut bahasanya. Jadi sebab tu dia kata jalan takluknya takhsis menentukan. Bukan jalan takluknya buat. Tapi ada khilaf. Nanti kita kat bawah tu ada khilaf. Jadi Allah Allah ada sifat iradah, dan takluk ataupun hubung kait ataupun kaitan iradah tadi tu hanya perkara harus, perkara yang boleh ada boleh tak ada, ataupun makhluk. Dia tidak terkait dengan perkara wajib dan mustahil yang kita akan bahas nanti ujung-ujung nanti. Hanya perkara harus sahaja. Dan jalannya adalah jalan taksis, yang ini menentukan, bukan jalan buat macam mana pun. Okay? Maka atas qaul yang terpilih, ini ada khilaf. Maka atas qaul yang terpilih, taksis itulah ta'thir. Sedangkan kita dah mengaji sebelum ni, kalau tengok ta'aluk qudrah tu kan. Ta'aluk qudrah, ia adalah, kita baca, ta'aluk, maka qudrah bertakluk ia kepada segala mungkin. Samalah juga. Bila kata Allah mencipta, Allah menjadikan yang boleh jadilah. Sama ada dia boleh ada dan boleh tak ada, makhluk. Dengan ta'aluk ta'thir, dengan jalannya, jalan memberi bekas, menjadikan. Itu ta'aluk qudrah. Tapi ada khilaf. Khilaf kata, maka atas qaul yang terpilih, takhsis itulah ta'thir. Maknanya iradah tu juga yang menjadikan. Bukan berkendak. Okay. Takhsis itulah yang menjadikan. Tetapi, ini khilaf dia. Pada pendapat Syekh Al-Jawhari rahmatullahu ta'ala, bahawasanya takhsis itu ta'thir pada membezakan aja. Membezakan sesuatu. Tidak pada mengadakan sesuatu. Jadi, bila sebut Allah yang bersifat iradah, ada ulama' kata bila sebut qudrah iradah ni dia sekali. Dia macam sekali. Jadi bila kata Allah yang bersifat iradah, Allah yang bersifat menentukan, bila tentu-tentu tu dah mendatangkan bekas lah. Bila sebut mendatangkan bekas, menjadikan lah. Sebab tu dia kata sini. Takhsis itu ta'thir, yang memberi bekas. Jadi kalau katalah Allah tentukan, dia ni lelaki ke perempuan. Allah nak jadikan manusia. Kemudian Allah nak jadikan dia lelaki atau perempuan. Maka Allah pun okey. Allah tentukan lelaki. Bila lelaki, itulah memberi kesan. Kata sebagian ulama'. Dah beri kesan lah. Tapi, pendapat Syekh Al-Jawhari rahmatullah ta'ala, yang kata takhsis tadi, iradah tadi, pada yang iradah memberi bekas tadi, bukan memberi bekas dengan maksud mencipta, membuat, menjadikan. Bukan. Sebab yang menjadikan kan dah bincang iradah, qudrah. Allah yang bersifat kuasa lah yang menjadikan. Takkan Allah yang bersifat kehendak menjadikan.
Habis apa maksud memberi bekas tadi? Memberi bekas pada membezakan sesuatu. Dengan maksud, dia boleh, Allah nak jadikan manusia, boleh lelaki, boleh perempuan. Maka Allah kata, Allah telah tentukan lelaki. Bila lelaki telah memberi bekas lah tu, iaitu lelaki yang jadi. Dari sudut itu, memberi bekas dari sudut itu. Bukan memberi bekas dari sudut menjadikan. Tapi secara umumnya, bila sebut memberi bekas, menjadikanlah kudrah, taksir. Taksir, bukannya taksis. Taksis adalah iradah. Saya guna istilah-istilah ni dah terpaksa guna. Bukan saya nak guna pun. Kalau follow daripada siri pertama sampai siri yang ke-45, memang saya tak guna istilah-istilah ni. Tapi sekarang dah tak boleh dah. Terpaksa guna juga. Sebab dia dah masuk ke fardu kifayah kan. Dia terpaksa guna. Kalau tidak, tak boleh nak diterangkan. Ataupun dia menjadi melegit-legit. Jadi terpaksa pakai. Tapi sampai yang follow daripada siri pertama sampai siri 45, memang tak ada istilah-istilah macam ni. Sekarang terpaksa pakai dah. Lagipun dia dah masuk ke fardu kifayah. Jadi, ada pendapat ulama mengatakan, iradah, Allah bersifat iradah, juga memberi bekas. Sedangkan iradah menentukan, bukan memberi bekas kudrah. Habis memberi bekas maksud apa? Maksud memberi bekas itu adalah membezakan. Bila bezakan, memberi bekas. Maka, tapi tidak mengadakan sesuatu. Kerana mengadakan sesuatu, kudrah. Allah yang bersifat kuasa, Allah yang bersifat kudrah, yang menjadikan. Tak boleh kita nak kata Allah yang bersifat iradah menjadikan. Tak boleh. Tapi sebagian ulama kata boleh. Sebut gitu secara mudah. Sebab bila nak mestilah jadi. Takkan apa yang Allah nak tak jadi kot. Bila Allah nak mesti jadi. Yang jadi tu jadi apa? Jadi yang Allah nak lah. Bila yang jadi yang Allah nak, maka memberi bekas lah tu. Iaitu dapat memilih salah satu daripada dua. Okey. Maka taksir pada kudrah, maka memberi bekas pada kudrat, dan taksis menentukan pada iradah itu majazi akli juga. Mudah-mudah cakap, fikir-fikir aja. Adapun pada hakikatnya zat Tuhan. Kita kena kata gini, Allah yang bersifat kudrah menjadikan makhluk. Allah yang bersifat kudrah, Allah yang bersifat kuasa menjadikan alam ini. Itu kena cakap gitu. Yang jadikan siapa? Allah. Orang Melayu cakap, zaman sekarang cakap, dia tak cakap Allah yang bersifat kuasa, tak cakap dah. Allah menjadikan alam. Cukup. Bila menjadikan alam, faham dah kuasa. Itu orang sekarang cakap. Tapi dulu Allah yang bersifat kuasa menjadikan alam ini. Jadi, itu yang betul. Tapi mudah-mudah cakap atau majas akli jua ataupun fikir-fikir aja untuk mudah dipaham, kudrah lah yang menjadikan. Iradah menentukan. Ilmu mengetahui. Seumpama Allah, lepas tu kudrah tu lain. Iradah tu lain. Ilmu tu lain. Seolah-olah basar tu lain. Melihat. Sama' tu lain, mendengar. Kalam tu lain. Seolah-olah. Sebab apa? Allah berkata-kata. Iyalah, kalam Allah lah berkata-kata. Kalam Allah berkata-kata. Kudrah Allah lah yang buat. Iradah Allah lah yang menentukan. Sama Allah lah yang mendengar. Basar Allah lah yang melihat. Hayah Allah lah yang hidup. Kita kata gitu. Itu mudah-mudah cakap majas akli saja. Hakikatnya, kalau kita kata macam tu, seolah-olah Allah lain, kudrah tu lain. Seolah Allah, lepas tu kudrah. Lepas tu lain, dua perkara yang berbeza. Kudrah tu pun Allah juga. Allah tu pun Allah juga. Seolah-olah gitu. Jadi dia kata, bukan gitu. Siapa faham gitu, kufur dia. Habis tu yang kita duk kata kudrah yang buat iradah yang tentukan, majas akli je. Isnad majazi je. Iaitu nak mudah-mudah cakap. Yang sebenarnya, Allah lah kalau kata. Kalau katalah, kudrah lah yang buat. Allah, ya Allah. Allah bersifat kuasa kudrah. Jadi bila kudrah lah buat alam ini. Sebenarnya yang kita nak cakap, Allah yang bersifat kudrah buat alam ini. Allah yang berkuasa menjadikan alam ni. Siapa yang jadikan? Allah, bukan kudrah. Tapi kenapa cakap kudrah? Majas akli. Mudah-mudah cakap. Kenapa dia pesan ni? Dia bimbang takut orang membezakan. Allah, kudrah yang lain pula. Kudrah Allah tu lain. Duduk berasingan. Maka rosak sifat wahdaniyah. Jadi oleh sebab tu, dia nak pesan yang kita duk sebut bahawasanya iradah itu taksis menentukan, bukan iradah menentukan, Allah yang tentukan. Habis tu sebab kata iradah, nak bincang tentang sifat Allah yang iradah ni, sebab tu sebut iradah. Mudah-mudah cakap. Dia pesan tu.
Sebab apa? Sebab salah pegang kapi. Walaupun kita kata Allah kudrah, ya. Allah kudrah Allah. So, yang buat tu kudrah Allah, bukan Allah, kudrah Allah. Maknanya Allah dan kudrah tu seolah yang berbeza. Yang buat, seolah gitu. Tapi cakap macam tu. Cakap kudrah lah. Yang tentukan. Iradah Allah lah yang tentukan. Ilmu Allah lah yang tahu semua ni. Seolah-olah. Malah nak cakap panjang. Allah yang bersifat ilmu yang tahu semua ni. Allah yang bersifat kudrah yang buatkan panjang. Sebut kudrah je lah. Tapi faham? Bukan faham gitu. Faham macam tadi. Majas akli jua. Adapun pada hakikatnya, zat Tuhan. Adapun pada hakikatnya Allah lah. Kita orang sekarang tak cakap dah zat diri. Tak cakap dah. Kita sebut Allah aja. Bila sebut zat, sebut diri, jadi susah nak faham lagi. Tu orang sekarang. Jadi, bila kata hakikatnya Allah lah. Zat Allah. Hakikatnya Allah lah yang buat. Tapi kenapa cakap iradah buat? Mudah-mudah cakap. Allah yang bersifat iradah yang buat. Adapun bahagian ta'alluqnya 3 bahagi. Ta'alluq qudrah 3 juga. 3 juga. Tapi ada khilaf lah. Ada kata 2, ada kata 3 kan yang kita bahas sebelum ni. Abu Mansur Al-Maturidi kata 2 ta'alluq aja. Abul Hasan Asy'ari ada kata 3 termasuk qabdah. Adapun ta'alluq, tadi tu ta'alluq qudrah. Ini ta'alluq apa ni? Ta'alluq iradah. Adapun bahagian ta'alluqnya 3 bahagi. Ta'alluq iradah 3. Yang pertama, saluhi qadim. Apa saluhi qadim? Kita dah bahas dalam saluhi qadim perbahasan qudrah sebelum ni. Jadi kalau faham itu sama je. Apa maksud saluhi qadim? Iaitu patut dan layak pada azali bagi menentukan mungkin. Patut dan layak. Saluhi itu patut dan layak. Orang sekarang dia tak cakap tu. Kepatutan. Tak biasa. Kelayakan. Kemampuan. Itulah maksud saluhi. Jadi, maksud saluhi qadim, orang sekarang ni memahami dengan perkataan kelayakan ataupun kemampuan sejak azali lagi, dengan maksud Allah ada kelayakan dan kemampuan untuk menjadikan atau tidak menjadikan. Bila? Sejak azali lagi. Jadi maknanya, walaupun makhluk ada, bukan menjadikan. Saya sebut menjadikan tadi, bukan menjadikan. Menentukan. Kita bahas apa ni? Bahas iradah tentu. Bukan menjadikanlah. Jadi, patut dan layak apa ni? Orang sekarang memahami patut dan layak dengan maksud, atau saluhi dengan maksud, Allah mempunyai kelayakan atau kemampuan untuk menentukan. Bukan menjadikan. Menjadikan qudrah. Menentukan ataupun tak menentukan sejak azali lagi. Maksudnya, kita ada, sebelum kita ada, Allah dah boleh, Allah ada kemampuan untuk nak, untuk tentukan atau untuk nak kita ada, dan boleh juga nak kita tak ada. Boleh. Kemampuan tu dah ada. Saluhi qadim. Allah mempunyai kemampuan sebelum kita ada lagi. Bukannya bila Allah dah buat kita baru ada kemampuan tu. Tidak. Maka itu maksud patut dan layak. Patut tak Allah nak buat kita? Patut. Patut tak ataupun layak tak Allah nak buat kita? Layak. Atau mampu tak Allah nak buat kita? Mampu. Mampu tak Allah tak nak buat kita? Mampu. Sebab tu dia kata sini, iaitu patut dan layak pada azali bagi menentukan mungkin. Yang kita bahas qudrah sebelum ni. Yang saya kata apa? Kita guna saluhi itu maksud patut. Tapi kita kata apa maksud? Patut, kepatutan. Apa kepatutan? Nak faham saluhi ni, ingat saya bagi contohnya ni. Yang lepas. Macam ni. Saya bagi contoh yang sama. Dia kena pecat. Dia kena pecat kerja. Bila dia kena pecat kerja, kena fired lah. You are fired. Dia kena pecat. Bila dia kena pecat, dia cerita kat kawan dia, Allah, aku dah kena pecat lah dengan Zamri tu. Katalah yang pecat itu Zamri. Zamri dah pecat aku lah. Dia kata dah pecat dah aku. Lepas tu, kawan dia ni tanyalah, apa pasal Zamri boleh pecat engkau? Ish. Kemudian, dia kata, Zamri tu bos aku lah. Lah, patut pun. Tu, patut apa tu? Patut pun, kita kata. Kenapa dia pecat engkau? Aku ada buat salah sikit lah. Kau buat salah apa? Aku salah bagi file lah.
Aku salah hantar file lah, contoh lah. Patut pun dia pecat kau. Pak, patut tu maksud. Dia pecat kau. Asal dia pecat kau. Dia bos. Dia boleh buat apa yang dia suka. Patut pun. Patut tu lah maksud patut tu. Soluhi. Maksudnya, dia mempunyai kelayakan untuk pecat. Dia mempunyai kepatutan untuk pecat. Kita tak pakai kepatutan. Kita pakai kata patut pun. Patut pun tu apa patut? Apa patut? Kau kena pecat. Rupanya kau kena pecat dengan bos kau. Sebab kau buat salah. Patut pun. Apa patut? Padan pun. Padan. Itu ada setengah ulama kata patut, padan. Itu masuk soluhi. Jadi patut pun. Jadi kepatutan atau kelayakan, kemampuan, kebolehan. Jadi walaupun dia tak pecat kawan dia tak pecat, tetap dia mempunyai kemampuan untuk pecat. Ketika kawan ni sedang bekerja, bos ni nak pecat pun boleh, tak nak pecat pun boleh. Dia mempunyai kepatutan. Bos tadi mempunyai kepatutan. Istilah lah, kita nak ambil istilah patut dalam kitab kita ni. Bos kita mempunyai kepatutan untuk pecat ataupun untuk kekal. Dia mempunyai kepatutan. Dia mempunyai apa? Kelayakan, kebolehan, kemampuan. Dia ada kuasa itu. Itu maksud, soluh itu maksud patut. Sebab tu kata soluhi qadim, iaitu patut dan layak. Apa benda patut dan layak pula? Apa benda lah patut dan layak? Ya, bidang kuasa. Boleh juga kata bidang kuasa dia. Bidang kuasa dia. Tak apa benda pula patut dan layak. Untuk kita memahami kitab lama tu yang masalah, kita kena perlu bahasa sekarang tu. Bahasa tu. Jadi patut dan layak, orang sekarang tak bercakap patut dan layak. Jadi soluhi qadim iaitu patut dan layak. Sejak azali lagi. Maksudnya sebelum kita ada pun dah patut dan layak dah. Sebelum kita ada pun dah ada kemampuan dah. Dah memang dalam apa panggil memang dalam kekuasaan, boleh kata dalam kekuasaan Allah. Sama ada nak menjadikan ataupun tidak menjadikan. Dan ketika ini tak jadi lagi. Ketika soluhi qadim tak jadikan makhluk lagi. Dalam masalah kita bicara iradah, tak tentu apa-apa lagi. Tak menentukan lagi. Cuma ada kepatutan dan kelayakan. Guna istilah yang sama juga. Okey. Iaitu soluhi qadim. Iaitu patut dan layak pada azali bagi menentukan mungkin. Mungkin ni kita lah semua, makhluk lah. Dengan segala yang harus atas mungkin. Segala yang boleh harus atas mungkin. Nanti dah akan sebut apa maksud segala yang harus atas mungkin tu. Daripada ada dan tiada. Maksudnya nak mengadakan boleh, nak mentiadakan boleh. Maksud mentiadakan tak buatlah. Nak mencipta boleh, tak nak cipta pun boleh makhluk ni. Boleh apa? Mempunyai kepatutan atau kelayakan atau kemampuan atau memang bidang kuasa Allah untuk menjadikan ataupun tidak. Ya. Dan menentukan segala sifat. Dan Allah mempunyai apa? Kemampuan, kelayakan, kepatutan untuk menentukan segala sifat. Sifat yang dia nak jadikan nanti tu. Makhluk nak jadikan. Nak jadi petak, nak jadi tiga segi, nak jadi bulat, lonjong, semua boleh. Tapi tak jadi lagi. Baru kebolehan atau kepatutan je. Authority. Boleh juga. Cantik juga ayat tu. Mempunyai authority. Boleh juga. Untuk buat. Tapi tak buat lagi. Tak buat lagi. Tak buat lagi. Okay. Segala masa. Bila masa tu? Bila nak buat? Bila sebut Allah nak tentukan, mesti nak tentukan masa bila ianya terjadi, nak tentukan masa lelaki ke perempuan, kan mesti nak tentukan bila. Bila nak tentukan tu pun soluhi qadim. Dengan maksud Allah ada authority untuk tentukan bila-bila. Dah tentu ke? Belum lagi, baru ada. Ada tu nak faham soluhi ni. Segala tempat bila Allah nak menjadikan, mesti bila Allah nak menentukan, Allah nak jadi, mesti Allah nak. Allah tentu, Allah nak jadi. Ada dua je tu, nak. Nak tu iradah, jadi tu qudrah. Jadi Allah nak. Bila Allah nak tu mesti nak tempat di mana, di negara mana, segala pihak, atas bawah kiri kanan. Allah tentu boleh tentukan. Segala qadar, segala kadarnya macam mana? Kadar atas mungkin, atas kita makhluk. Okey. Maka pada ta'alluq ini, pada ta'alluq suluhi qadim ini, Tuhan belum menentukan, belum tentu. Hanya kepatutan juga. Ni yang kita nak faham, kepatutan ni. Hanya ada authority, ada bidang, memang bidang kuasa Allah.
ada kepatutan, ada kelayakan, ada kemampuan, ada kebolehan. Ada je. Belum. Makhluk ada ke? Makhluk tak ada ke? Tetap Allah juga ada kelayakan, ada kepatutan untuk buat. Sama Allah untuk buat makhluk. Walaupun Allah tak buat. Bukan bila Allah buat, barulah kira layak. Barulah Allah tu jadi Tuhan, sebab baru Allah buat hamba. Bila ada hamba, barulah ada Tuhan. Tidak. Allah tak cipta hamba pun Allah tetap Tuhan. Allah tak cipta hamba pun Allah tetap kuasa. Allah tak cipta hamba, tak cipta makhluk pun Allah tetap berkuasa dan berkehendak dan sebagainya. Jadi Allah mempunyai kemampuan sama ada mengadakan dari tiada kepada ada dan mengekalkan tiada. Ya, tapi perbahasan yang siapa ni tulis ni, itu perbahasan kudrah. Minggu lepas kita bahas tentu, tapi memanglah iradah yang kudrah ni dia sekali je. Dia nak asingkan payah. Bila sebab iradah nak, mesti bila tentu mestilah jadi ya. Takkan Allah tentukan tak jadi. Cuma mempunyai kemampuan sama ada Allah nak. Kita tak bolehlah kata mengadakan. Siapa nama? Jebat. Kita tak bolehlah kata mengadakan. Sebab apa tak boleh kata mengadakan? Mengadakan perbahasan minggu lepas kudrah. Kita bahas iradah. Jadi Allah mempunyai kemampuan sama ada nak tentukan lelaki atau perempuan. Lelaki atau perempuan. Itu tentu. Kalau mengadakan taksir memberi bekas, itu kudrah. Jadi Allah sama ada Allah menentukan lelaki perempuan. Allah menentukan umur dia 50, 60 ataupun 60 tahun. Allah menentukan ada 2 mata ke ada 3 mata. Allah menentukan sihat ke cacat. Allah menentukan syurga ke neraka. Tu. Itu menentukan, nak tentukan. Mana satu? Bila menentukan mesti 2. Tapi kalau kata mengadakan, itu mengadakan perbicaraan kudrah. Tapi bolehlah. Jadi kalau sama ada Allah nak buat, nak mengadakan, nak Allah tentukan untuk buat, untuk mengadakan, Allah tentukan, Allah nak mengekalkan tiada. Yang kita fokusnya dekat nak ataupun tentu tadi. Bukan fokus kita dekat ada. Sebab fokus kita dekat ada minggu lepas. Minggu lepas punya cerita. Jadi maka sebab tu disebut kat sini segala sifat. Bila sifat kan banyak. Allah nak jadikan kita hitam, putih, sawo matang, putih coklat, kuning langsat, putih melepak, putih mayat, semua ada. Dalam banyak-banyak kala Allah tentukan. Allah tentukan. Allah iradah. Allah nak kita jadi hitam. Itu tentu. Jadi bila sebut tentu, Allah nak kita ada kat mana? Tempat yang mana? Masa yang mana? Tahun berapa? Dan kadarnya. Ataupun mudah kata takdirnya. Okey, maka pada ta'alluq ini Tuhan Allah belum menentukan lagi. Hanya kepatutan jua. Pada menentukan segala perkara yang di atas ini. Kalau kata berhak bagi Allah untuk menentukan mungkin itu dijadikan atau tidak dijadikan sebelum mungkin itu ada. Kalau kata berhak, dia lebih kepada kuasa. Tapi tentu bolehlah juga berhak. Sebab kita berhak ni hak. Hak ni kepunyaan. Bila sebut punya, sebab hak ni berhak. Ber tu imbuhan ni kan. Hak ni punyalah. Tuan punya. Bila sebut punya, dia lebih pada kuasa, kudrah. Tapi boleh jugalah, masuk sikitlah untuk kehendak tu. Bolehlah. Kita kata berhak. Allah berhak menentukan. Bila Allah berhak menentukan, mungkin. Bolehlah, masuklah juga sikit. Allah berhak menentukan mungkin tu sama ada nak jadikan dia atau tak nak jadikan mungkin. Okey. Berhak, boleh juga. Berhak menentukan. Bukan berhak membuat. Buat kudrah. Sebab tu kepatutan tu lebih tepat. Tapi orang tak bercakap kepatutan. Setengah orang tak faham sampai ke sudah apa benda lah kepatutan. Keluar dalam TV apa? Pencatutan pun tak tahu apa. Yang tak boleh pencatutan. Pencatutan harga, pencatutan pun tak boleh faham. Ini kepatutan lagi tak faham. Jadi orang tak boleh faham kadang-kadang kepatutan. Tapi sebenarnya kepatutan lah yang paling tepat. Macam mana? Jadi kita terpaksa guna beberapa istilah yang lain. Walaupun tak tepat 100%. Tapi CP-CP jadilah yang kita nak kepahaman tu.
Kita nak yang kepahaman tu. Kalau kita tu kekal dengan kepatutan, orang yang tak faham macam mana? Kepatutan saya tak faham apa benda maksud kepatutan. Macam mana? Kita kata kebolehan, kemampuan. Kemampuan boleh faham lah. Walaupun bukan 100%. Baru 95%. Jadilah daripada tak faham langsung. Okay. Jadi, hanya kepatutan jua pada menentukan segala perkara di atas. Atau patut. Allah nak buat makhluk, patut. Patut tu masuk boleh lah patut. Tak buat pun patut juga. Kan? Yang tadilah patut tu ambil dari sudut yang dia kena pecat dengan bawah dia, kawan dia kata patut pun. Patut tu. Patut tu. Jadi Allah patut tak nak jadikan? Patut. Allah patut tak nak jadikan? Yang tak ada nak kekalkan tiada. Tak jadikanlah. Patut. Itulah kepatutan atau kebolehan, kemampuan dan sebagainya. Pertama, itu soluhi qadim. Dia sama dengan soluhi qadim pada perbicaraan qudrah, cuma bezanya qudrah mengadakan, iradah menentukan. Hak mutlak Allah menentukan. Yes. Yang kedua, tanjizi qadim. Dalam masalah iradah, tanjizi qadim. Iaitu tunai pada azali. Tunai pada azali. Tentukan. Orang sekarang tak cakap tunai dah. Orang sekarang cakap menentukan sejak azali. Maknanya tanjizi qadim dengan maksud Allah menentukan sejak azali. Sejak azali lagi Allah tentu. Allah dah tentu. Maksud sejak azali apa? Azali ni tidak ada permulaan. Itu azali. Tidak ada permulaan. Jadi sejak azali lagi Allah dah menentukan. Mungkin. Menentukan mungkin. Menentukan, kalau mudah nak faham, kita lah makhluk ni. Dengan iradah. Iyalah bila menentukan dengan iradah. Ini pun mudah-mudah cakap aja. Bukan iradah yang menentukan. Allah yang menentukan. Tapi kenapa cakap iradah yang menentukan? Sebab nak cerita perbicaraan iradah kan. Jadi menentukan mungkin dengan iradah. Allah yang bersifat iradah menentukan mungkin. Menentukan kita. Makhluk. Alam. Tapi yang Allah tentu akan setengah barang yang harus atau mungkin. Allah tak tentukan semua, Allah tentukan separuh saja. Setengah barang, yakni perkara yang harus atas mungkin, yang boleh, yang harus atas mungkin, iaitu mumkinat al-mutaqabilat, mungkin yang berlawan. Mungkin yang berlawan. Mungkin ni maksudnya macam lelaki perempuan. Maksud kita makhluk, ada lelaki ada perempuan. Okey. Lelaki dengan perempuan, dia panggil kemungkinan yang berlawanan. Lelaki perempuan ni panjang pendek, gemuk kurus. Dia kemungkinan yang berlawanan. Dia ada berlawan. Dia ada dua. Allah menentukan satu aja. Salah satu. Mana boleh tentu dua-dua? Maksud tentu dua-dua macam mana? Allah tentukan dia tinggi dan rendah. Mana boleh? Tak logik. Ayat tu dah tak logik. Bukan Allah tak boleh buat. Sebab perkara itu mustahil. Perkara itu mustahil, iaitu panjang dan pendek. Allah telah menentukan dia tu panjang dan pendek. Dia panjang ke pendek? Sebab tu kata ni setengah barang. Setengah barang. Setengah perkara yang harus atas mungkin. Bukan semua. Iaitu mumkinat al-mutaqabilat. Mungkin yang berlawanan. Mungkin tu kita ni makhluk lah. Yang ada dua. Yang ada dua pilihan. Maka Allah tentu satu je. Allah tak tentu dua-dua ke? Allah boleh tentu dua-dua. Allah boleh tentu dua-dua, tapi Allah tentu satu, satu lagi itu tak tentulah. Bila Allah tentu satu ni, bila Allah tentukan dia jadi perempuan, maka dia tak jadilah lelaki. Mana boleh mana logik Allah tentukan dia jadi lelaki dan perempuan. Ini tolak khunsa sebab khunsa bukan lelaki perempuan gabung, bukan. Khunsa ni sebenarnya dia ada jantina, sama ada lelaki atau perempuan, cuma kita je tak tahu. Jadi bila Allah tentukan lelaki, mana Allah tak tentukanlah perempuan. Allah nak cipta makhluk seorang. Dan Allah menentukan dia 6 inci. 6 inci pula, 6 kaki. Allah tentukan dia 6 kaki. 6 inci apa? 6 kaki. Bila Allah tentukan dia tinggi dia 6 kaki, Allah tak tentukanlah dia tinggi dia 7 kaki. Allah tak tentukanlah tinggi dia 5 kaki. Kan dia ada 2 ataupun lebih. Tapi Allah tentukan satu. Itu maksud
akan setengah barang yang harus. Allah bukan tak boleh tentukan dia 5 kaki, boleh. Tapi kalau Allah tentukan dia 5 kaki, Allah tak tentukan adalah dia 6 kaki. Macam mana Allah nak tentukan dia 5 kaki dan 6 kaki dalam masa yang sama? Habis itu dia 6 kaki. Mula-mula Allah tentukan 5 kaki. Masa yang lain Allah tentukan dia jadi 6 kaki. Itu boleh. Jadi, itu maksudnya Allah tentukan sebahagian, setengah saja. Sebab bila sebut mungkin, dia ada 2. Minimum ada 2. Bila Allah pilih, Allah tentukan satu ni taklah. Takkan Allah tentukan dua-dua? Adakah Allah boleh tentu dua-dua? Boleh. Dalam keadaan bukan dalam masa yang sama. Okey. Jadi, tengok dia bagi contoh ni. 6 perkara. Ditentukan ada ganti daripada tiada. Ketika tanjizi qadim ni, ketika kita tak ada lagi, baru Allah tentukan aja sejak azali lagi, tapi kita tak ada. Allah tentukan lahir tahun 2000, lahir tahun 1900. Yang ini azali lagi. Bila Allah tentu, apa ni? Sebelum Allah tentu, ada dengan tak ada sama berat. Allah nak buat manusia seorang, Allah nak buat orang seorang ni. Sebelum Allah buat tak adalah. Maka Allah menentukan. Sebelum Allah nak menentukan tu, untuk faham-fahamnya ni, sebelum Allah nak menentukan, Allah nak tentukan, Allah nak tentukan sama ada dia ada atau tak ada. Ada dan tak ada sama berat. Ada yang tak ada ni sama. Tarfain. Dua taraf. Dua sama berat. Sama berat. Okay. Ni akal-akal je, fikir-fikir je. Kemudian tanjizul qadim Allah tentukan ada. Bila Allah tentukan ada, yang tiada tu tak ada lah. Itu maksud. Ditentukan ada ganti daripada tiada. Dua-dua Allah boleh tentukan. Allah boleh tentukan dia ni tak ada dan kekal tak ada. Mana Allah tak cipta? Boleh. Allah boleh tentukan ada. Bila Allah tentukan ada, tak ada ni hilang lah. Tak ada ni tak ada lah. Tak ada ni telah digantikan dengan ada. Asalnya, ada dengan tak ada sama berat. Boleh. Nak ada kan boleh, nak tak ada pun boleh. Maka Allah tentukan ada. Bila Allah tentukan ada, tak ada ni tak ada. Sebab ada tu dah ada. Allah dah tentukan ada. Maka tak ada ni kalah. Macam tu lah. Tak ada ni tak ada. Sebab tu dia kata ditentukan ganti daripada tiada. Ditentukan ada ganti daripada tiada. Okay. Maka B ditentukan satu tempat ganti daripada segala tempat. Allah tentukan dia ni lahir di Kuala Lumpur. Maka bila Allah dah tentu, padahal Allah boleh aja nak tentukan dia lahir dekat Kuala Kangsar, dia lahir dekat Alostak, lahir dekat Johor Bahru, lahir dekat Kota Baru, boleh je. Boleh je Allah nak jadikan dia kat mana-mana. Ketika bila ni? Soluhil qadim, kemampuan. Kemudian tanjizil qadim Allah pun pilih. Pilih apa? Nak jadikan dia dengan maksud nak lahirkan dia lah. Nak beranak kan, nak dilahirkan dia, nak di Kuala Lumpur. Maka bila di Kuala Lumpur, ganti daripada segala tempat. Tempat tadi tak pakai lah. Allah boleh je nak tentu kat mana-mana. Tapi Allah tentukan di situ. Bila Allah tentukan di satu tempat, ganti daripada segala tempat yang lain. Ditentukan satu pihak, ganti daripada segala pihak. Kalau Allah nak tentukan dia tu bintang duduk kat atas. Sebelum bintang tu ada, soluhil qadim Allah berkelayakan, berkepatutan untuk tentukan bintang, untuk buat bintang ataupun untuk tak buat bintang. Dan kalau Allah buat bintang, Allah boleh tentukan nak duduk kat mana-mana pun. Dalam bumi boleh, kat bawah, atas semua tak boleh. Dalam laut semua boleh. Maka tanjizul qadim Allah pun tentukan bintang duduk atas langit, atas, pihak atas. Bila pihak atas, tidak pihak bawah. Tidak pihak kiri, tidak pihak kanan, sebab pihak atas. Jadi bila Allah tentukan satu pihak, ganti daripada segala pihak. Ditentukan satu masa, ganti daripada segala masa. Allah nak jadikan bila? Kita ambil tahun lah. Allah boleh jadikan tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Allah nak jadikan, katalah bulan. Allah nak jadi orang lah. Allah nak jadikan ni, Karim, Pak Karim ni. Boleh nak jadikan bila-bila? Tahun 1000, tahun 1900, tahun 500. Malah sebelum tahun tu ada pun Allah boleh nak jadikan. Soluhil qadim, kemampuan untuk menjadikan atau tidak menjadikan. Kalau Allah menjadikan, boleh menjadikan bila-bila Allah nak. Tanjizul qadim Allah pun pilih kudrah, iradah kan, Allah pun pilih
pilih tahun 2000, pilih tahun 1950. Bila Allah dah tentukan satu masa iaitu 1950, maka lahirlah Pak Karim, maka ternafilah 1951, 1949. Yang lain ternafilah masa-masa yang lain. Sebab Allah dah tentu. Kalau nak disuruh tentu, Allah boleh tentu semua. Memang boleh semua. Tapi bila Allah tentu, sebahagian saja. Bila Allah tentu yang ni, tak tentukanlah yang lain. Okay. Tak tentulah masa yang lain. Ditentukan satu sifat, ganti daripada segala sifat. Allah asal-asal meja ni, Allah Soluhi Qadim, Allah boleh buat dan boleh tak buat. Boleh cipta dan boleh tak cipta. Meja ni, warna hitam. Kemudian katalah Allah nak cipta, nak buat, nak jadikan meja ni, Allah boleh jadikan warna hitam, warna coklat, warna koko, warna kuning, warna biru, semua boleh. Kemudian tanjizi qadim, Allah pilih warna apa ni? Warna koko. Warna koko. Maka ternafilah warna lain. Bila tentukan satu sifat, ganti daripada sifat yang lain. Ditentukan satu qadar, ganti daripada qadar yang lain. Bila Allah tentukan satu takdir, maka ganti daripada takdir yang lain. Allah tentukan dia tu accident. Accident tak mati, tapi accident, patah kaki. Maka sedangkan Allah boleh tentukan dia accident mati. Allah boleh tentukan dia accident patah dua kaki. Boleh patah kaki dan tangan. Boleh macam-macam boleh. Semua boleh. Bila Allah takdirkan, Allah tentukan, ianya patah kaki satu je lah. Maka ketentuan yang lain tu tak jadilah. Sebab Allah dah takdirkan dia satu kaki je patah. Tu. Ditentukan satu qadar, ganti segala qadar-qadar yang lain. Okay, ini tanjizi qadim dia panggil. Tanjizi qadim. Allah menentukan sejak azali lagi, daripada ada kepada tiada, daripada ada ganti pada tiada, satu tempat ganti pada segala tempat, satu pihak ganti segala pihak, satu masa ganti daripada segala masa, satu sifat ganti daripada segala sifat, satu qadar ganti daripada segala qadar. Tanjizi hadis pula. Tanjizi hadis pula. Tanjizi hadis, tanjizi qadim tadi tak ada pada qudrah. Pada qudrah dia ada suluhi qadim, tanjizi hadis. Tu je. Dengan ta'alluq qabdah. Itu pun khilaf. Tanjizi qadim tak ada. Kenapa tanjizi qadim tak ada? Pada qudrah. Kenapa? Okey, kita cuba letakkan tanjizi qadim dekat qudrah. Kalau tengok muka surat 74 tu kan. Tanjizi qadim kita letak dekat qudrah. Sedangkan tak ada, memang tak ada. Qudrah tak dia ada tanjiz soluhi qadim dengan tanjiz hadis saja. Tanjiz qadim tak ada. Okey. Katalah kita masuk juga tanjiz qadim dekat qudrah. Apa maksud tanjiz qadim? Lulus sejak azali, tunai sejak azali. Maksud buat, kalau qudrah buatlah. Buat sejak azali. Jadi macam mana nak kata kalau kata ada tanjiz qadim, Allah telah buat makhluk, Allah telah buat sesuatu sejak azali. Sebab qadim. Bila Allah buat sejak azali, tanjiz qadim, Allah buat sejak azali, azali itu maksud tak ada permulaan. Buat tu maksudnya ada permulaan, sebab tu Allah buat. Itu jadi jam lah. Mana boleh? Tak logik. Bila buat tak qadim dah, betul tak? Bila buat tak jadi qadim lah. Bila Allah buat maka tak jadi qadim dah lah. Sebab bila buat ada permulaan. Jadi sebab tu dalam qudrah tak ada tanjiz qadim. Berat saya nak terang ni sebenarnya, tahu tak? Boleh kita baca hanya menggunakan istilah-istilah, tapi nak terang satu. Hui, berat sangat nak terang. Jadi bila kerana itulah qudrah tak adalah tanjiz qadim. Tak ada. Qudrah tak ada tanjiz qadim. Sebab kalau ada tanjiz qadim, tak jadi qadim dah lah. Dia jadi hadis, dia jadi baru. Ataupun kalau nak jadi qadim juga, macam mana qadim sedangkan dijadikan? Allah yang menjadikan sejak azali. Menjadikan sejak azali. Pelik. Azali itu tak ada permulaan.
Tak qadim dah lah. Kalau menjadikan, itu salah. Jadi salah lah tu. Jadi ta'alluq iradah berkehendak. Menentukan. Tentukan, okey sejak azali lagi. No problem. Boleh. Sebab tentukan aja. Tentukan sejak azali lagi. Yang ketiga, tanjizul hadis. Tanjizul hadis ada juga dekat ta'alluq qudrah yang kita bahas minggu lepas. Yang mana tanjizul hadis iaitu tunai. Hadis tu bukan hadis Nabi ya. Hadis tu masuk baru. Jadi tanjizul hadis tunai ketentuan itu zahir pada hari jadi mungkin dengan qudrah dan iradah. Bila Allah tentu dah tanjizi qadim, tentu dah Pak Karim akan ada akan dilahirkan adalah pada 1950. Pak Karim akan ada, Allah buat dia, Allah jadikan dia, melahirkan dan sebagainya. Pada 1950, Allah tentu sejak azali lagi. Tanjizul qadim. Bila? 1950. Maka tak ada lagi lah. Sehinggalah tahun 1950. Ketika 1950, mestilah jadi. Sebab apa yang Allah nak, apa yang Allah tentukan, kalau tak jadi, rosaklah sifat iradah. Tak Tuhan lah macam tu. Apa Tuhan tentukan, dah pilih, dah tentu, dah jadi, dah tentu, dah pilih, dah nak. Bila sampai waktunya tak jadi, tu bukan Tuhan, tu kita. Makhluk, kita nak gitu gini sampai waktu tak jadi. Allah tak begitu. Sifat iradah Allah maha sempurna. Iaitu bila Allah nak dan Allah tentu, mesti jadi bila yang Allah nak dan tentu. Tak akan berlalu satu saat lambat atau cepat satu saat. Jadi, bila Allah dah tentukan 1950, Pak Karim ada dijadikan, dilahirkan, maka lahirlah. Tunai. Lahir-lahir itu adalah tanjizul hadis. Iaitu ketentuan yang Allah tentukan sejak azali lagi itu tertunai, terjadi, terzahir. Zahir bila? Pada hari jadi mungkin. Pada hari jadi mungkin. Pada hari yang Allah nak jadikan mungkin. Bila sebut jadi dengan qudrah, bila sebut tentu pada 1950 dengan iradah. Itu jadilah. Jadi sekarang ni semua tanjizul hadis barulah ni. Kita tanjizul hadis, semua tanjizul hadis sekarang. Tanjizul hadis. Dengan maksud keadaan yang baru. Soluhi qadim, qadim lah. Tanjizul qadim, qadim. Tanjizul hadis, baru. Hadis baru. Jadi, tanjizul hadis ni adalah penzahiran ketentuan Allah sejak azali lagi. Penunaian. Bukan penunaian, apa? Tertunainya. Gitu kot. Tertunainya apa yang Allah telah tentukan, apa yang Allah telah kehendaki sejak azali lagi. Tu. Kita nak guna perkataan tunai juga. Tanjizul hadis, tunai ketentuan itu zahir pada hari jadi mungkin. Jadi kita guna bahasa sekarang, tanjizul hadis itu adalah satu keadaan tertunai, terjadi, terlaksana. Ketentuan, kehendak Allah, yang mana kehendak Allah tu tanjizul qadim sejak azali lagi. Tertunai itu bila? Tertunai yang Allah nak, yang Allah tentu tadi tu. Tertunai pada hari jadi mungkin. Pada yang Allah nak tu lah. Bila jadi itu, tertunai lah. Sebab tu, kalau kita faham tanjizul hadis, faham tanjizul qadim, faham soluhi qadim, kita boleh jawab. Cuba jawab soalan. Saya bagi homework. Apa yang Allah sedang buat sekarang? Sila jawab. Apa yang Allah buat sekarang? Apa yang Allah sedang buat sekarang? Memang ada. Sambil-sambil tu jawablah dekat komen tu. Memang ada kisah tentang dalam kitab Aqidatun Najin tentang apabila perbahasan di antara Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah dengan etis, dengan dahri. Memang ada perbahasan tu kan. Akhir sekali, kali dia dah tak boleh jawab dah. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi ni menang. Walaupun dia kecil waktu tu. Ada kata umur 9 tahun. Ada kata umur belas-belasan tahun. Memang kecil lagi. Boleh kalahkan orang hebat lah. Orang etis. Etis ni yang tak ada agama. Yang ulama-ulama lain semua kalah dengan dia. Semua kalah dengan bahas dengan dia. Tiba-tiba
tok guru kepada Imam Hanafi ni, Imam Abu Hanifah ni, tok guru dia dipanggil sebab dia paling alim waktu tu, dipanggil untuk lawan lah, sebab kita semua kalah ni, raja panggil. Pening lah tok guru ni. Akhir sekali anak murid dia itu Imam Hanafi lah, umur 9 tahun. Dia kata, kenapa pening tok guru? Aku kena panggil dengan raja lah, nak jawab begini. Aduh, risau aku. Tak lama dah, esok lusa ni. Maka kata Imam Hanafi umur 9 tahun, jangan risau tok guru, saya lawan. Tok guru duduk diam. Engkau budak kecil, dia dah telah mengalahkan ramai ulama-ulama besar. Engkau budak kecil. Tak apa, jangan risau. Semalam aku bermimpi, ada bla-bla, panjanglah cerita dia. Dalam kitab Akhiratul Najm. Akhir sekali, kalau nak dengar kisah tu, kena tengok rakaman Akhiratul Najm saya kat YouTube yang lama. Ataupun kita masuk kitab Akhiratul Najm lain kali, bila-bila nanti. Last sekali, etis yang dahri tadi, yang tak ada agama tadi, dia tanya, apa Tuhan kau tengah buat sekarang? Apa Tuhan kau tengah buat sekarang? Last sekali. Maka Imam Hanafi ni, Imam Abu Hanifah ni kata apa tau? Kalau nak jawab boleh. Tapi yang jawapan yang saya nak bukan yang tu. Tapi jawapan je, boleh. Macam mana? Dia kata, engkau ni duk bertanya daripada tadi. Sebab dia duduk kat atas. Dia duduk atas. Dia orang besar duduk atas. Imam Hanafi duduk bawah masa tu. Dia duduk atas. Dia tu raja kan, duduk atas. Akhir sekali, Imam Hanafi kata, mana boleh engkau tanya. Aku duduk bawah, aku jawab. Kalau aku nak jawab soalan terakhir engkau, iaitu Tuhan kau, Tuhan aku, ya Allah, tengah buat apa, sedang buat apa sekarang, engkau kena duduk bawah, aku duduk atas. Naiklah Imam Hanafi kata, turunlah raja tu ke bawah. Kemudian, Imam Hanafi kata apa? Imam Hanafi kata, Tuhan aku, ya ini Allah, sedang menurunkan yang batil dan menaikkan yang hak, iaitu aku yang benar. Itu perbahasan Imam Hanafi. Saya tak nak jawapan itu. Nak cerita sedikit kisah saja. Cuma, jawab apa? Tak ada yang dapat mengetahui secara pasti apa yang sedang Allah buat sekarang sebab ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nope. Tak menjawab soalan. Allah buat, jadi sekarang saya menulis mesej ini. Jebat saya bagi markah dalam 60 nak kata salah tak boleh, betul 60. Biarlah dalam satu jawapan yang standard. Jawapan standard macam jawab peksa. Jawapan standard. Bila saya soal, mesti ada kena-mengena yang baru kita lepas tadi. Takkan tiba-tiba soal benda lain. Gabung yang tadi tu masuk. Dapat ayat standard. Jebat saya bagi 60 lah. 60 je lah. Tapi tak salah lah. Tak cakap salah lah. Tak cakap salah lah. Takkan surrender lah kot. Allah. Bukannya kena bayar pun. Betul, jebat tu betul. Tapi saya nak bahasa standard. Bahasa ayat cantik. Ayat standard. Ini ayat, yelah macam kelakar sikit kan. Tapi betul lah. Tak salah pun. Cepat. 5 saat dia sekarang. Sama juga. Betul. Saya bagi 60 markah je dekat Rohaya Bujang. Tak boleh nak cakap salah memang betul. Allah sedang melaksanakan iradahnya. Dah dekat dah tu. Ini Allah sedang melaksanakan iradahnya. Bolehlah. 99.999%. Tapi bahasa tu sekarang ni Allah mengurus segala urusan alam. Ni umum sangat. Bukan ayat macam tu. Okey. Allah sedang melaksanakan iradahnya. Atau bahasa yang lain, Allah sedang menzahirkan. Allah sedang menzahirkan. Menzahirkan tu apa? Menjadikan. Allah sedang menzahirkan. Menjadikan tu kudrah. Allah sedang menzahirkan kehendak dia sejak azali lagi. Sejak azali lagi tu Allah buat tunai apa yang tanzil hadis. Itu pun bolehlah juga. Tapi yang paling tepat yang tadilah. Allah sedang yang tepat, paling tepat sekali. Mana tadi? Hilanglah.
Allah sedang melaksanakan iradahnya. Itu yang paling tepat. Ataupun kalau kita nak guna ayat-ayat lain sikit, Allah sedang menzahirkan kehendak dan ketentuannya. Allah sedang menzahirkan kehendak dan ketentuannya sejak azali lagi. Kan? Allah telah menzahirkan kehendak dan ketentuannya yang telah ditentukan sejak azali lagi. Nak sebut sejak azali itu nak risau takut orang ingat Allah baru tentukan, itu yang sebut sejak azali. Sebenarnya tak sebut sejak azali pun dah okey dah. Kalau bagi orang yang mengaji dah cukup dah. Allah sedang menzahirkan ketentuannya. Allah sedang menzahirkan iradahnya. Sebab iradah bila sebut yang tadi, sebab apa saya bagi markah 99.9, sebab dia tambah sikit lagi. Allah sedang melaksanakan iradahnya, atau iradah tu kehendak lah. Allah sedang melaksanakan kehendaknya. Melaksanakan tu kudrah lah. Allah sedang buat. Allah sedang melaksanakan. Jadi Allah sedang menzahirkan kehendak. Allah sedang menzahirkan kehendaknya. Allah sedang menjadikan. Allah yang bersifat kudrah, sedang menjadikan apa yang dia nak sejak azali lagi. Tapi yang paling tepat, Allah sedang menzahirkan kehendak dan ketentuannya. Allah sedang menzahirkan iradah. Allah sedang menunaikan iradah. Iradahnya. Bila sebut iradah, risau takut. Allah sedang merealisasikan kehendaknya. Boleh, cantik juga. Merealisasikan. Boleh lah, sama tu. Allah sedang merealkan kehendaknya. Yang mana kehendaknya tu, nak kena cakap juga. Sejak azali bukan baru nak. Bukan baru, Allah tengok, oh baguslah dia ni, baru nak buat. Oh baguslah, oh alam ni dah, bumi ni dah macam, dah rosak dah. Bumi ni dah banyak pencemaran dah. Jadi Allah baru nak buat. Baru nak elokkan. Bukan. Baru nak tu bukan baru. Sebab tu nak sebut azali tadi. Bukan nak memanjangkan ayat. Sebab bimbang takut orang salah faham. Allah baru nak. Allah tengok je bumi ni dah makin rosak. Allah kesian, maka Allah baru nak repair. Nak repair balik. Jadi Allah sedang menzahirkan, Allah sedang menjadikan kehendaknya. Bimbang takut orang kata baru nak. Macam kan? Ketika COVID hari tu, indeks pencemaran sangat rendah. Maksudnya alam ni, bumi ni sangat seronok. Dia recharge, apa dia panggil? Dia repair atmosfera, repair balik. Yang ada rosak-rosak semua pakai repair. Sebab ada berlakunya fotosintesis, berlakunya oksigen semakin banyak, bla 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 gitu. Macam itulah. Asap berkurangan ketika COVID itu. Berapa lama? Kat setahun tu kan? COVID itu. Maka bumi semakin sihat. Saya nak bagi contoh apa? Asalnya bumi dah semakin teruk. Bila bumi dah semakin teruk, Allah kesian. Contoh Allah kesian. Kalau macam ni, maka Allah pun buat COVID. Dari satu segi, dia memang agak teruklah bagi kita. Tapi dari satu segi, Allah sebenarnya nak repair bumi. Bila Allah nak, baru nak lah. Bila baru Allah nampak. Bila Allah tengok bumi ni rosak. Bimbang takut faham macam tu. Maka kita kata apa? Reset bumi. Reset bumi. Maka kita pakai apa? Kita kata Allah sedang menjadikan, Allah sedang menzahirkan ketentuan dan kehendak Allah sejak azali lagi. Sejak azali tu tambah sebab takut orang salah faham tu je. Okay. Allah jadi mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Tanjizih hadis. Pastinya tanjizih hadis. Pastinya. Tapi sebelum tanjizih hadis, tanjizih qadim dulu. Iaitu Allah nak jadikan bumi, boleh tak 1 masa? Boleh. 2 masa, 3 masa, 4 masa, 5 masa, 6 masa, 7 masa, 8 masa, 9 masa, sampai berjuta-juta tak habis-habis masa. Boleh. Allah nak jadi. Bukan Allah mesti jadikan dalam 6 masa. Tidak. Sittati ayyam. 6 hari. 6 hari itu maksud 6 masa. Bukan 6 hari. Bukan. 6 masa lah. 6 keadaan. Jadi, kenapa Allah pilih 6? Sebab Allah tentukan 6. Sebelum Allah tentukan 6, Suluhul Qadim, Allah boleh tentukan. Allah boleh buat alam, buat cipta langit dan bumi. Allah boleh tak nak buat? Suluhul Qadim. Kalau Allah buat, Allah boleh buat peta 3 segi, semua boleh. Kalau Allah nak buat. Kemudian Tanjizil Qadim. Allah pun pilih bumi, bulat, langit duduk atas, begitu, begini.
tanjiz qadim. Maksudnya Allah menentukan tu pada 6 tu, pada 6 tanjiz qadim. Pada 6 waktu, 6 masa tanjiz qadim. Sebab Allah boleh tentu 543. Bila Allah tentukan? Sejak tanjiz qadim. Kemudian bila sampai waktunya, maka terjadilah tanjiz hadis. Terjadi apa? 7 waktu, 8 waktu. Tak, 6 waktu lah. Sebab Allah dah tentukan sejak azali lagi tanjiz qadim. 6 lah. 6 lah. Maka clear Ustaz, tidur lena malam ni. Faham sungguh. Alhamdulillah. Berat saya sebenarnya. Sangat berat. Nak beritahu, sangat stres dalam nak menerangkan lebih kurang dalam 5 siri yang kebelakangan ni, sangat stres. Kalau nak tahu, saya sangat stres. Tapi tak nampak stres kan. Tapi kalau yang 40 awal tak stres langsung. Relax, seronok. Tapi yang ni sangat stres. Jadi dia jadi satu tekanan sebenarnya. Tapi atas dorongan, bantuan, semangat kawan-kawan, jadi ni penat. Ingat tak penat? Dah nak kena berhenti dah ni. Penat tu dia punya penat mental, dia punya penat tu lain macam. Tapi itulah kesan dia, alhamdulillah. Ada yang kata clear, lena sungguh. Sebab tu kalau kita perhati, ada juga yang bila kita mendengar penerangan-penerangan macam tak sampai dekat kita. Sebab apa? Sebab penat. Tak salahkan, saya tak salahkan pun orang yang menerangkan tapi tak sampai pun dekat yang mendengar. Sebab apa? Kalau baca tadi, sekarang ni dah 3 muka surat tau. Jadi korang pandai-pandai lah, korang faham, korang fikir lah sendiri. Penat aku nak cari huruf, nak cari ayat, nak cari word, perkataan yang sesuai, nak cari bahasa yang sesuai. Untuk ni, nak bagi contoh yang sesuai. Oi, tapi berbaloi lah, memang baloi lah. Stres, memang stres. Okey, tapi bila dengar, clear, faham sungguh, tidur lena malam ni, alhamdulillah, hilang penat. Macam itulah. Hilang stres. Maka ketentuan inilah terletaknya kadar nasib manusia. Baca sikit lagi, nak berhenti dah. YB kalau stres saja, pergi santai-santai selalu. Allah. Tahun depan lah pula. Setahun sampai 4-5 kali santai, apa benda santai. Allah, ya Allah. Okey, maka ketentuan inilah terletaknya kadar nasib manusia yang akhir sekali di dalam segala kepentingan hidupnya sehingga ia mati, panjang atau pendek umurnya, berbahagia atau celaka hidupnya, derhaka atau berbakti. Maka ketentuan inilah terletak kadar nasib manusia. 3 ketentuan ni. Salihul qadim, tanjiz qadim, tanjiz hadis. Ketentuan. Bila sebut tentu, Allah yang nak, Allah yang tentukan kan sejak azali lagi. Manusia itulah dia. Itulah dia 3 tu. 3 perkara tadi. Salihul qadim, tanjiz hadis. Sama ada mati apa? Sehingga ia mati, panjang atau pendek umurnya, berbahagia atau celaka hidupnya, derhaka atau berbakti. Maka di bawah ini dinyatakan rangka nasib. Yang ini kita kena berhenti dulu. Dah sejam dah. Maka di bawah ini dinyatakan rangka nasib kehidupan manusia dengan ditilik daripada kudrah dan iradah Tuhan, kerana di dalam perkara nasib ini terlalu banyak orang terkeliru dan tersalah pegang. Soalannya sekarang ni, yang ni akan bahas akan datang ni. Apa dia? Habis tu macam mana bila Allah dah tentukan semua segala-galanya sejak azali lagi. Habis tu kita yang buat ni apa? Kita ada usaha ikhtiar, kita ada buat macam ni, dapat macam ni, macam mana pula? Sedangkan Allah lah telah tentukan sejak azali lagi. Macam mana rangka nasib kita tu bila ditilik daripada kudrah dan iradah Tuhan? Banyak orang terkeliru, dia kata. Dia tak nak usaha dan sebagainya. Macam mana dari sudut hakikatnya, macam mana dari sudut syariatnya, macam mana? Itu akan datang. Jadi kita berhenti dekat maka di bawah ini dinyatakan rangka nasib kehidupan manusia dengan ditilik daripada kudrah dan iradah. Tilik kudrah iradah. Kat sinilah yang ada takdir,
muallaq, mubram, yang takdir boleh diubah dengan doa, takdir yang boleh diubah dengan banyak bantu orang sembahyang, memanjangkan nyawa sebagainya, umur dan sebagainya. Ni perbahasan ni. Perbahasan ni akan datang. Maka di bawah ini dinyatakan rangka nasib kehidupan manusia dengan ditilik daripada qudrah dan iradah. Wallahu a'lam. Rakaman ni akan ada dalam YouTube. 40 kali siri yang ke-48 nanti. Dah 48 dah. Dan dia akan berterusan lah 49-50. Siapa yang baru-baru ke peni-peni lalat ke, kalau nak ulang-ulang, ada dalam YouTube saya. Type nama saya kat YouTube je, nanti keluar. Tekan dekat playlist. Kena tekan dekat playlist. Kalau tidak, tak nampak. Kalau tekan dekat video, dia tak bersusun. Dia campur-campur soal jawab lah apa kan. Tekan dekat playlist. Bila tekan dekat playlist, baru nak masuk. Orang dah wallahu alam, dia baru nak masuk. Tak apa, kita tekan je. Admit aja. Tekan dekat playlist, lepas tu pilihlah tajuk kitab. Ada kitab macam-macam kitab lah. Carilah kitab Risalah Tauhid. Tekan kat situ, dia akan keluar secara tersusun 48 siri. 48. Lebih kurang dalam 50 jam lebih. 53 jam keseluruhannya. 53-54 jam. Siapa yang nak ulang balik lah. Wallahu alam, tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.